beralih kepada diri saya. Hari ini pada kali ini saya akan membentangkan pula tentang arahan dan juga kawalan MKN ke-20. Jadi arahan ini sebenarnya dia bertujuan untuk membatalkan dan seterusnya menggantikan arahan nombor 20 yang telah dikeluarkan pada 11 Mei 1997. Dalam arahan ini, yang pertama sekali, arahan ini adalah untuk bertujuan menggariskan dasar dan juga mekanisme pengurusan bencana secara menyeluruh, meliputi peringkat sebelum, semasa dan juga selepas, dan tanggungjawab agensi, kerajaan, badan berkaitan dalam pengurusan bencana. Baiklah, terdapat beberapa bencana alam seperti kejadian banjir, ribut taufan, gempa bumi, tsunami, ombak besar, kemarau dan juga tanah runtuh. Kemudian bencana industri termasuklah kejadian letupan, kebakaran, pencemaran dan kebocoran bahan. Baiklah, kemalangan juga melibatkan pengangkutan, penyaluran dan juga pemindahan bahan-bahan berbahaya. Seterusnya, keruntuhan bangunan dan juga struktur khas yang melibatkan jumlah yang ramai dalam sebuah struktur tersebut. Kemudian terdapat juga kemalangan udara yang berlaku di kawasan yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi. Terdapat juga situasi ketika berlaku pelanggaran atau kegelinciran kereta api dan lain-lain. Sistem pengangkutan rel yang melibatkan jumlah mangsa dan kemusnahan harta benda yang besar. Kejadian empangan tampungan air pecah juga turut termaksud dalam arahan ini. Arahan juga dikeluarkan sekiranya berlaku kemalangan kimia, biologi, radiologi dan nuklear melibatkan perpasangan atau yang berkaitan dengannya, yang mana kemalangan ini mungkin berkemungkinan boleh merebak dan mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda atau pencemaran alam sekitar serta menjejaskan aktiviti setempat. Dan juga kejadian jerebu yang sering berlaku di Malaysia, terutamanya pada kes-kes sebelum ini, yang boleh menimbulkan keadaan kecemasan alam sekitar yang mengancam keselamatan awam, perjalanan pentadbiran kerajaan dan aktiviti ekonomi negara. Baiklah, terdapat juga kejadian penularan arah dikeluarkan sekiranya wabak penyakit sebagai contoh COVID-19 yang dapat berjangkit yang tidak terkawal atau pandemik lain-lain. Kejadian bencana yang akan diisytiharkan ditetapkan oleh kerajaan. Jadi itulah sahaja untuk arahan dan juga kawalan yang terkandung di bawah keselamatan Majlis Negara 20. Assalamualaikum dan hai, saya Alina Patricia binti Ramzi, 20 DSK.F1010 daripada DSK 2A akan berkongsi tentang faktor-faktor berlakunya bencana alam. Aktiviti pembalakan menjadi faktor berlakunya bencana alam. Kawasan hutang yang telah ditebang dan jika tidak digantikan dengan anak pokok yang baru, biasanya akan terdedah kepada hujan dan menyebabkan hakisan tanah berlaku. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh yang akan merenggut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda. Selain itu, terdapat segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab yang suka melakukan pembakaran terbuka. Hal ini nampak macam remeh kerana yang kelihatan hanyalah asap. Namun, asap inilah yang menyebabkan kejadian jerebu yang menyulitkan kehidupan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, terdapat setengah anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab, iaitu dengan membuang sampah ke dalam longkang dan sungai dengan sesuka hati. Hal ini demikian kerana sistem pepaitan akan tersumbat oleh sampah sarap yang dibuang ke dalam sungai dan longkang. Masalah sistem pepaitan yang tersumbat inilah akan menyebabkan banjir kilat berlaku. Punca yang terakhir berlakunya bencana alam adalah perubahan iklim, impak daripada pemanasan global yang menyebabkan cuaca yang melampau seperti kemarau berpanjangan dan ketidakstabilan sesebuah ekosistem. Malah, kejadian bencana alam ini kini mula dikaitkan dengan pemanasan global yang dikatakan menjadi sesuatu perkara lazim dalam peredaran usia bumi ini. Antara kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya kejadian bencana alam ialah yang pertama, dapat menjejaskan kesihatan manusia. Hal ini kerana kekurangan bekalan air bersih akan menyebabkan mangsa-mangsa akan terdedah dengan air-air yang kotor. Hal ini juga dapat menyebabkan mangsa-mangsa akan mudah terdedah dengan penyakit yang berjangkit seperti penyakit kolera, cacar air dan taun. Seterusnya, kesan-kesan yang lain apabila berlakunya bencana alam ialah dapat menjejaskan alam flora dan fauna. Kejadian bencana alam seperti pembakaran hutan dapat menjejaskan ekosistem alam flora dan fauna kita yang menjadi khazanah negara. Selain itu, kesan-kesan yang lain apabila berlakunya bencana alam juga dapat menjejaskan sumber bekalan makanan. Hal ini kerana apabila berlakunya kejadian bencana alam, sumber bekalan mentah tidak dapat dihantar ke kawasan bencana kerana berlakunya kesulitan dalam sistem hubungan.
Akhir sekali, dapat menyebabkan kerugian yang besar terhadap negara. Bencana alam seperti banjir dapat memberi kemusnahan kepada pembangunan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Kerosakan harta benda juga dapat menyebabkan individu terpaksa menanggung kerugian yang amat besar. Peranan ATM dalam MKN berpula ialah secara umumnya peranan pertahanan awam dilaksanakan dalam dua keadaan, iaitu peperangan dan ancaman musuh serta kecemasan dan bencana dan darurat. Bagi peperangan dan ancaman musuh, sebarang langkah dan tindakan yang tidak melibatkan penggunaan senjata untuk tujuan berperang bagi menghadapi serangan dan ancaman musuh, sama ada tindakan tersebut diambil sebelum, semasa dan selepas insiden tersebut. Bagi kecemasan, bencana dan darurat, sebarang langkah dan tindakan yang diambil bagi melindungi nyawa dan harta benda sama ada sebelum, semasa atau selepas sesuatu kecemasan, bencana dan darurat, termasuk memastikan rakyat bersiap siaga dalam menghadapi situasi tersebut. Hai, bertemu kembali dan saya di sini untuk berkongsikan dengan anda semua tentang bagaimana kami mengendalikan penerimaan pengagihan bantuan dan tata cara dalam pertolongan khidmat kaunseling kepada mangsa-mangsa bencana alam. That's all from us, and thank you for watching our video.